Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi pembelajaran pada hari ini, dan selamat datang juga ke channel Cikgu Madi. Okey, seperti biasa, bagi yang baru pertama kali sampai ke channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng tu untuk korang sentiasa dapatkan video-video yang terbaru. Dan video-video ni bukan saja untuk pembelajaran hari ini, okay? Bukan untuk pembelajaran pada hari ini saja, tapi untuk pembelajaran sepanjang masa. Lain kali boleh buat ulang kaji, boleh datang semula, boleh tengok semula, kalau tak faham boleh refer semula dan sebagainya lagi. Okay, so jangan lupa subscribe dan share pada kawan-kawan. Okay, so untuk hari ini, untuk minggu ni, kita akan masuk pada tajuk yang baru, okay, iaitu bidang yang kedua, iaitu seni halus, dengan tajuk pada hari ini ialah lukisan, seni lukisan. Seni lukisan menggalurkan sejarah perkembangan seni lukisan tempatan dan karya lukisan kontemporari. Okay, seni catan memerihalkan aspek media, teknik, aliran serta pelukis dan karya seni, manakala seni arca pula akan memberi tumpuan terhadap definisi sejarah, jenis dan kaedah penghasilan produk iaitu arca. Okey, untuk tajuk seni lukisan ini, okey, apa yang akan kita belajar tidaklah panjang mana. Okey, untuk pengenalan ini tidaklah panjang mana. Okey, jom kita tengok sikit tajuk seni lukisan. Seperti biasa, sama-sama baca. Tengok buku teks. Kalau belum ada buku teks, jangan lupa gunakan buku teks digital. Okey, dan tengok, bacakan sama-sama. Untuk dalam pembelajaran dalam ni, saya akan macam biasalah, saya yang akan kena baca. Okey. Seni lukisan adalah antara sebahagian hasil kebudayaan setiap bangsa di dunia. Hal ini demikian kerana penghayatan terhadap seni, karya seni dapat mendekatkan seseorang itu ke arah mengenali nilai dan identiti budaya masyarakat yang melahirkannya. Sejarah membuktikan bahawa lukisan sebagai sumber bernilai sejarah yang memberi makna seperti tertera pada dinding-dinding gua tempatan mahupun pada tamadun Mesir Purba. Jika tulisan dapat menyampaikan maklumat secara tersurat, lukisan pula boleh diterjemahkan secara tersirat kerana berkisar mengenai sebuah kisah atau cerita pada satu-suatu zaman tersebut. Okay, sebagaimana yang kita tahu, sejarah lukisan awal ni telah lama dijumpai di kebanyakannya pada awal dulu di dinding-dinding gua. Okay, dijumpai di dinding-dinding gua. Okay, terdapat lukisan-lukisan yang menggambarkan masyarakat pada zaman tersebut. Okay, contengan-contengan pada dinding menggambarkan aktiviti ataupun tamadun masyarakat tersebut pada zaman itu. Okey, antaranya di gua mana? Gua Altamira di Spanyol. Okey, gua Lascaux di Perancis, dan juga termasuk satu gua di Malaysia iaitu Gua Niah. Okey, di Malaysia pun ada kesan peninggalan sejarah awal seni lukisan. Okey, dalam tajuk ini kita akan lihat perkembangan sejarah seni lukisan tempatan. Okey, yang bermula daripada tahun 1960-an, kemudian era yang kedua iaitu 1970-an, era ketiga 1980-an dan era keempat 1990-an. Okey, so kemudian selepas pada tu tahun 2000 dan sekarang ni dah pun 2021.
Okey, pada tahun 1960-an, pada era 1960-an, pengaruh gaya barat dengan aliran ekspresionisme dan ekspresionisme dalam kalangan pelukis yang melanjutkan pengajian keluar negara yang menerapkan style tersebut dalam hasil karya mereka. Okey, so pada tahun 1960-an ni telah pun ada rakyat Malaysia ataupun pelukis-pelukis daripada Malaysia yang telah berkelana ataupun berhijrah pergi ke luar negara belajar dalam bidang seni halus ataupun seni lukis ni. So bila mereka ni balik, mereka sedikit sebanyak telah membawa gaya lukisan daripada luar negara ke tanah Melayu. Pada tahun 1970-an, sekitar tahun era 1970-an telah berlaku perubahan ke arah kesenian tradisi yang lebih mencerminkan identiti nasional, iaitu identiti tempatan. Daripada ketetapan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan iaitu pada tahun 1971 dan Seminar Akar-Akar Kesenian Peribumi pada tahun 1979. Walau bagaimanapun, masih ada juga yang mengekalkan gaya seni moden barat di samping kesenian tradisi dan Islam sebagai sumber inspirasi dalam berkarya. So dah masuk pada tahun 1970-an ni, dah ada berlaku sikit perubahan, yang mana hasil karya ini lebih menjurus kepada gaya tempatan. Tapi masih lagi ada gaya gaya barat. Masih lagi ada. Pada tahun 1980-an ataupun pada era 1980-an, berlaku kebangkitan seni Islam yang agak ketara. So dia agak menyelah pada era tersebut. Yang mana hasil karya seni lukisan berkonsepkan Islam. Selain itu, terdapat pelbagaian style dalam mencari identiti yang mencerminkan nilai bangsa, masyarakat, budaya dan agama. Tahun 1990-an ni dia melihatkan perubahan ke arah seni Islamik. Kalau lukisan pun dia ada ciri-ciri Islamik. Sebagai contoh, telah ada hasil karya-karya kaligrafi pada masa tersebut. Nanti kita akan tengok pelukis-pelukis mengikut era tertentu, era semasa ini. 60-an, 70-an, 80-an bersama dengan hasil karya mereka. Kemudian pada tahun era 1990-an, era ini dikenali sebagai era pluralis. Kerana apa? Lantaran kaya dengan kepelbagaian style, pendekatan dan juga makna. Dah masuk pada tahun sekitar 1990-an ni dah makin banyak gaya lukisan. Gaya barat ada, gaya Islamik ada, gaya tempatan. So dia makin meriah dan juga makin rancak. So era ini disebut sebagai era pluralis. Pluralis ini awak kena ingat kerana kalau dalam exam selalu ditanya era pluralis. Sebut betul-betul. Kelompok-kelompok pelukis terdiri daripada pelukis yang menggunakan seni tradisi. Juga pelukis yang merujuk kepada estetika seni Islam. Estetika ni ialah kecantikan, keindahan. So maksudnya dah ada pelukis yang menggunakan ataupun merujuk keindahan seni Islam sebagai rujukan mereka, kemudian diterapkan dalam hasil karya mereka pada masa tersebut sehinggalah ke hari ini pun ada. Pelukis lain ataupun ada juga di kalangan pelukis yang juga masih mengekalkan style seni barat.
Okey, so dia ada banyak aliran, dia ada banyak style, ada banyak kumpulan pada masa inilah. So dia makin rancak dan makin meriah. Okey, kita tengok dekat sini dia bagi satu contoh. Okey, hasil karya. Okey, pada masa era tahun 1962, iaitu pengkaryanya ialah Zulkifli Buyung, okey, yang bertajuk Lidi. Okey, pada tahun 1962 dengan menggunakan media ataupun bahan pastel. Okey, pastel. Okey, bersaiz 75.5 kali 54 cm. Okey, perhatikan pada lukisan pada masa ini, okey, banyak menggambarkan, ini lukisan ini menggambarkan tempatan, temanya tempatan, iaitu situasi masyarakat, okey, ataupun kehidupan pada masa tersebutlah. Okey, lihat tajuknya Lidi. Kenapa Lidi? Pada masa tersebut, okey, lidi-lidi kelapa, banyak penduduk ataupun penduduk pada masa tersebut biasanya pada masa lapang, waktu petang dan sebagainya. Okey, masa kita duduk lepak-lepak beramai-ramai bersama ahli keluarga ataupun jiran-jiran, so mereka ada yang meraut lidi. Okey, lidi ni tujuan dia untuk dibuat penyapu lah. So tengok pada kanak-kanak ni okey, so dah diikat lidi tersebut. Okey, kanak-kanak ni tengok macam mana dia dah mengumpul seikat lidi untuk diikat. So lidi ni dipanggil diraut, meraut lidi. Okey, seterusnya pada tahun 1993, okey, karya hasil daripada Jailani Abu Hassan. Okey, Jailani Abu Hassan ni merupakan juga cikgu saya lah. Pernah jadi cikgu saya, pensyarah saya di semasa di UiTM di Shah Alam dulu. Okey, yang bertajuk Ikan Kekek. Okey, ikan kekek mak eloi-eloi, ikan gelama mak ilai-ilai. Okey, tapi ini ikan kekek sajalah. Pada tahun 1993 menggunakan arang. Okey, so sebab tu dia warna hitam ni, so dia guna arang. Bersaiz 135 cm kali 180 cm. So karya ni agak besar lah. Okey, juga satu lagi contoh kita tengok hasil karya iaitu oleh pengkarya Muhammad Hussein Enas, okey, yang bertajuk Malay Fisherman. Okey, yang ini ialah pada era 1960-an, iaitu pada tahun 1963 dia pastel di atas kertas bersaiz 88 kali 68 cm, 68.2. Okey, Malay Fisherman ni ialah nelayan lah, nelayan. Okey, tengok bagaimana lukisan potret, tengok pada kedut-kedut pada wajahnya, kemudian kain batik yang dipakaikan atas kepala. Okey, misai, usianya yang agak berumur. Okey, so okey, kemudian pada seni era moden, okey, selepas tahun 1990-an, sekitar tahun 2000 ke atas, okey, telah muncul kita kata era seni moden ataupun era seni contemporary. Okey, gaya lukisan moden. Okey, yang mana dalam industri seni lukis ataupun catan di Malaysia ni, industri seni di Malaysia juga telah menerima perubahan, yang mana penerimaan teknologi telah mengubah persepsi bahawa karya seni tampak tidak lagi terhad kepada penggunaan media, alatan dan teknik konvensional. Okey, konvensional iaitu teknik biasalah, teknik lama. Okey, penerokaan aplikasi media digital oleh pelukis tempatan telah menzahirkan pelbagai hasil karya seni kontemporari
melalui media campuran, media baharu, teknik hybrid dan teknik lukisan digital. Sekitar tahun 2000 ke atas, teknologi juga telah berubah. Jadi aliran seni juga telah dihiasi, telah diperbaharui dengan gaya-gaya lukisan jenis baharu dengan menggunakan media digital. Dia dah guna melukis dengan komputer, dengan gadget-gadget yang lebih terkini. Bukan saja kita lukis dengan pensel, cat, watercolor, berus. So sekarang dah ada lukisan digital. Walaupun di negara luar telah lebih dahulu, so Malaysia ni agak kemudian sikit, tapi lama kelamaan seni moden ini diterima, telah diterima dan diiktiraf sebagai satu gaya seni yang baru. Antara pengkarya yang ada di Malaysia, yang telah banyak menghasilkan karya-karyanya antaranya ialah Muhammad Ikram Al-Hafiz Hashim, dengan hasil karyanya Digital Portrait Juliana pada tahun 2015 dengan menggunakan media digital. Saiz-nya ialah variasi saiz. Variasi saiz ni maksud dia format yang disimpan dalam bentuk media. Maksudnya dia boleh besarkan, mungkin dia boleh kecilkan mengikut keperluan kita nak cetak lah, macam mana, besar mana. Seorang lagi ialah Hasnul Jamal Saidun, dengan tajuk lukisannya Proclaim Series. Pada tahun 1991, media yang dibuat ialah cetakan digital, dakwat, pensel, collage, fotografi atas kertas dan kanvas. So yang ni saiznya ialah 110 kali 47 cm. Saya nak highlightkan tajuk teknik hybrid ni, sebab ini ialah benda agak baru di negara kita dan juga kepada pembelajaran kita lah. So jom kita detailkan sikit apa dia teknik hybrid ni. Mari kita tengok. Di sini ada satu artikel yang ditulis bertajuk Seni Hybrid, Pergerakan Seni Visual Alternatif di Malaysia, yang ditulis oleh nama-nama tersebut yang ada kat atas ni, daripada Universiti Malaysia Sarawak. Dalam penulisan mereka ini, dinyatakan, disebut, namun kini perubahan tetap berlaku. Kemunculan seni hybrid telah memberi dimensi baru dalam arus seni tampak di Malaysia. Penekanan yang digariskan dalam seni hybrid ini adalah kebebasan atau tiada batasan, malahan penggabungan dalam meluahkan janaan idea untuk berkarya. Di barat, seni hybrid telah lama dipraktikkan oleh artis, tidak kiralah gabungan dalam bentuk catatan, persembahan dan budaya. Menurut Marshall McLuhan, pada tahun 2001, beliau menyatakan bahawa hybrid atau pertemuan dua media adalah situasi yang sebenar dan pendedahan dari kelahiran bentuk baru. Sikit lagi ya. Artis-artis pada masa kini banyak menerima pengaruh dari pengkarya luar negara dalam berkarya. Keadaan ini telah mendesak artis tempatan untuk menerima perkembangan baru dalam seni untuk menjalankan eksperimentasi, mempelbagaikan disiplin, melakukan kombinasi serta meluahkan kreativiti dalam kotak fikiran. Penerimaan oleh artis tempatan telah membawa satu perubahan. Mereka juga telah mula membawa kepada eksplorasi dalam pelbagai aspek termasuklah bentuk media dan teknik. Berbanding dengan praktis artis tempatan yang mula menerima penggunaan teknologi, contohnya pada karya yang berbentuk digital yang dipelopori oleh Allahyarham Ismail Zain sekitar tahun 1980. Sehingga sekarang pun pendedahan terhadap praktis dalam seni hybrid belum diamalkan secara aktif oleh artis yang disebut sebagai
teknik hybrid, yang mana menggabungkan mungkin satu, dua ataupun lebih teknik-teknik dalam menghasilkan lukisan. Contohnya menggunakan gadget, menggunakan peranti digital, penambahan collage dan gabungan-gabungan yang lebih sebelum ini tidak digunakan lah. Tapi benda ini bukanlah satu lagi benda baru, walaupun di negara kita masih lagi agak baru, ya. So seterusnya jom kita tengok sikit. Sebelum kita berakhir, kita tengok sikit tokoh-tokoh seni tanah air sepanjang zaman daripada tahun 1930 sehinggalah tahun 2000. Jom kita tengok sikit hasil karya mereka dan kita kenali tokoh-tokoh tanah air ini. Jom. So begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana kita memfokuskan kepada seni bidang halus, iaitu seni lukisan untuk kali ini. Dan kita telah pun lihat pada hari ini, kita tengok seni lukisan daripada sejarah perkembangan seni lukisan di Malaysia yang bermula pada sekitar tahun 1960-an, 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah seni era moden. Tahun 2000 ke atas sampailah kepada hari ini, dan kita juga telah pergi lebih detail kepada seni hybrid. So kalau orang tanya seni hybrid tu macam mana, at least awak dah boleh faham, boleh tahu, boleh jawab, boleh ceritakan semula seni hybrid ni. So at least hari ini kita dah belajar sejarah perkembangan daripada tahun 1960 sampailah era moden. Kemudian beberapa nama pelukis yang kita tengok hari ini. Nama-nama pelukis, contoh-contoh lukisannya. Kemudian membuat perbandingan macam mana lukisan pada zaman dahulu sehinggalah pada hari ini. Cukup sampai di sini secara teorinya. So itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang berikutnya nanti. Sebelum kita berpisah untuk kelas hari ini, jangan lupa ada sikit latihan yang cikgu telah sediakan dan cikgu berikan. Jangan lupa buat latihan tersebut sebelum kita juga menghasilkan latihan ataupun praktis lukisan untuk tajuk ni. Jadi sekian saja sebelum kita berpisah. Lagi sekali, jangan lupa subscribe channel ni. Kemudian jangan lupa kembali semula ke sini kalau ada tak faham, kalau ada terlupa, kalau ada untuk ulang kaji pada masa akan datang. Jangan lupa kembali kepada channel ini dan jadikanlah channel ini sebagai rujukan untuk pada masa akan datang. So sekian untuk hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berkarya.